Hello geng. Okay, hari ni lagi satu cerita kisah seram yang aku janji aku nak ceritakan parents aku, ayah aku dan mak aku lah, combo. Sebenarnya aku tak pernah minta izin pun, tapi aku rasa dia orang pun okey sebab dia orang nak cerita kat aku, maknanya benda tu is public lah kan. Tak lah, ni okey je, tak ada apa-apa pun. Ada jenis orang dia tak suka kita cerita kisah ni sebab ada jenis orang yang orang kata macam benda tu masih mengganggu, dan kalau kau cerita, kau expose dia, dia lagi geram lah. So mangsa tu sakit lah nanti. Tapi yang ini bukan membela ke apa-apa, ini memang kisah seram hantu, alah hantu jalanan lah, kan ganggu tu je. Okay. So first aku cerita pasal ayah aku lah. So ayah aku dulu dia berasrama, dia sekolah berasrama di Melaka, sekolah menengah sains Bukit apa Datuk Mahajalela bukan, aduh aku lupa dah pula. Sekolah sains lah dekat atas Bukit Katil, dekat area Bukit Katil tu, Mansur Shah ke apa aku tak pasti, tapi korang research lah, adalah sekolah sains, masih ada lagi. Sekolah tu atas bukit, dia tepi highway dekat area Bukit Katil. Aku tak tahu sekolah, tapi dia sekolah sains, masih ada. Last kita orang pergi sana 2017 lah kan. Okay, nak dijadikan cerita, ayah aku dulu memang pengawas lah zaman tu, tapi dia hidup asrama daripada form 1 sampai form 5 lah. So aku tak ingat lah bila kisah ni dia jadi, tapi aku tahu masa dia form berapa form 4 kot ke form 5 ke form 3 aku tak pastilah. Tapi masa dia asrama lah. Okay, masa tu dia orang tidur ni dalam bilik tau. Bilik biasa dorm, bilik bertingkat lah kan, katil bertingkat lah. Jadi nak dijadikan cerita, setiap malam ayahku akan dengar ada orang naik basikal. Aku minum dulu aku baru selepas beriadah ni, so agak letih. Air Evian memang Allah sedap tu. Jarang-jarang lah aku minum air ni, tapi sekali-sekala nak treat diri kan. Satu air ni berapa? RM7 lebih kot. Memang lega. Okay, so nak dijadikan cerita, dia dengar lah macam ada bunyi basikal. Okay, yang peliknya, dia bukan bunyi basikal biasa tau. Dia bunyi basikal, tayar tu macam pancit. Dia macam bunyi seret, macam mana seret, macam kuat gila. So mana normal kan, takkanlah orang tu pancit ke apa. Kalau first time mungkin lah, tapi ini setiap malam. Boleh dikatakan setiap malam, ada satu minggu tu macam makin kuat lah dia dengar setiap malam. Lepas tu dia tanyalah kawan-kawan dia, tak ada. Tapi dia akan dengar ni masa pukul 3 pagi, 4 pagi. Nak dijadikan cerita, sekolah tu biasanya guard lepas pukul 2, 3, 4 pagi tu dah tak ada dah orang buat rounding. Biasanya dia orang buat rounding ni macam dia buat rounding tu macam awal lah, pukul 12 last lah kan. Lepas tu budak-budak pun kena tidur ke apa, dia tak ada nak buat ber-year nak buat 3-4 pagi. Lepas tu konsisten kan. Lepas tu benda satu lagi yang pelik, yang sangat pelik, dia punya basikal ni dia tak pernah stop tau. Okay apa maksud dia? Kau di tingkat 5, kau di tingkat 4, ada bangunan tu ada 5 tingkat. Kau dengar dari atas seret. Lepas tu kau dengar tingkat kau nek. Tiba-tiba dia tak ada macam orang turun tangga macam laju sangat, macam terlalu lancar, macam power gila orang ni kan. Bunyi dia tu berterusan. Itu yang menjadikan benda tu agak muskil lah kan. Dan memang tak logik pun lah. Tapi salah satu bendanya ayah aku cakap dia tak pernah jumpa kelibat tu. Sama lah macam yang aku cerita PD tu kan, dia dengar bunyi je, lembaga atau bunyi hitam tu tak ada. Itu yang menjadikan benda tu suspend lah. Dan bila ayah aku dah dia bukan selalu lah, maknanya after few months mungkin ada hilang. Dia macam ada satu masa tu benda tu berlaku kerap. Lepas tu dah tak ada hilang. Lepas tu ayah aku mungkin dah pindah, orang kata blok kan, dah tingkatan dia. Bila kau dah pindah tingkatan 2, 3 tu kau dah tempat lain-lain lah. So mungkin kau dah tak ingat, tak ada lah kan benda tu. Tapi masa-masa dia berjadi berlakuan tu, itulah dia nampak bunyi saitan basikal. Tak tahulah apa benda tu kan.
hantu basikal ke apa, agak pelik jugalah sebenarnya. So itulah kisah dia. Simple je kan. Biasanya kisah-kisah misteri ni dia sikit-sikit je, dia tak ada dramatik sangat kan. Setahu aku ada je lah yang dramatik. Okay, ini sama juga. Ini kisah mak aku. Okay, mak aku zaman dulu zaman dulu macam zaman raja-raja pula. Adalah. Mak aku lahir 1959. So boleh dikatakan masa dia 8 tahun lah. So 1959 campur 8, 1967 ada 1967. Zaman-zaman 60-an lah, 60-an, awal 70-an. So mak aku dulu dia tinggal dekat Negeri Sembilan. Dekat area mana Timiang kot. Dia Seremban tu lah, Pekan Seremban. Zaman dulu pekan luar bandar ni memang orang kata Allah tak ada pembenaran sangat pun kan. Terlalu macam kampung-kampung lah. Tapi dia kadang-kadang dia masa tu kecil lagi lah, aku tak tahu 8 tahun ke 9 tahun macam tu. Dia akan dengar ada orang bawa kereta lembu. Tapi itulah summer time, bawa pun pukul 3 pagi, 4 pagi. Orang kata 3-4 pagi ni dia punya waktu favourite lah. Kalau kau dengar mana-mana cerita hantu pun 3-4 pagi ni macam itu, macam kira hantu punya lunch hour lah. Memang dia orang tengah bergiat masa tu kan. Alam sana punya waktu peak lah. So zaman tu dia dengar lah ada kereta lembu ni. So masa pakcik tu sama. Pakcik tu jenis yang macam orang zaman dulu tau. Okay, memanglah kita 60-an 70-an taklah semoden sekarang. Tapi orang bawa kereta lembu tu hari-hari tu tak ada lah kan. Orang kata macam dia bawa kereta lembu tu seolah-olah zaman-zaman kesultanan dulu, zaman-zaman dulu tau dia bawa. Sebab lembu tu berhias cantik. Lembu-lembu tu pun kau boleh beza lah orang tu macam zaman sekarang ke zaman dulu. Sebab kadang-kadang ada benda-benda yang macam memang autentik. Macam mungkin dari segi colour baju, dia macam lusuh-lusuh, colour-colour yang mungkin tak terang sangat. Macam kalau orang tu gimmick sekarang, kau boleh tahu ini memang kau beli kedai mana kan, dekat Gulatis ke apa, kau ambil pakaian tradisional kan. Tapi ini tak, ini memang orang kata memang nampak autentik lah kan. Walaupun mak aku time tu kecil, tapi dia nampak tu sebab rumah kampung. So dia nampak lah daripada lubang papan tu, dia nampak lah orang kereta lembu tu kan. So dia nampak lah. Dan setiap kali orang tu nampak kita lembu tu, muka memang dia tak nampak. Dia macam toleh tu, slow je. Dan lembu tu pun tak ada buat bunyi mo tak ada. Ni macam kerbau. Aku rasa kerbau ke lembu macam tu lah kan. Aku rasa biasanya lembu lah. Tapi kerbau lah yang bawa tu kan. Dia kata lembu. Tapi lembu tu mak cakap warna putih. Lepas tu dia punya kereta tu lawa macam zaman-zaman Bumbung Melaka, Bumbung Negeri Sembilan. Memang orang kata macam kereta lembu diraja zaman-zaman dulu lah. Mungkin walaupun zaman tu 60-an, 70-an, mungkin ada lagi orang guna kereta lembu. Tapi aku rasa tak adalah selawak itulah. Zaman tu pun dah ada kereta semua kan. Cuma tak banyak sekarang lah kan. So macam tu. So itulah kisah dia. Dan dia selalu nampak. And then dia pernah juga bagi tahu akak dia. Dia ada seorang akak kira makcik aku lah, aunty aku kan. Tanya, nampak kan? Dia nampak lah benda tu. Dan tak ada apa-apa lah, nampak macam tu je. Itu pun bukan setiap malam lah, ada malam-malam tertentu kan. Lama kelamaan tak ada lah benda tu. Aku rasa aku pun tak tanya banyak lah. So that is the story lah. Dua kisah daripada parents aku. Apa lagi kisah yang banyak lepas tu, yang pernah ayah aku cerita masa dia dekat office lah. Yang tu mungkin aku boleh sambung lagi lah kan. Kisah-kisah masa dia dekat pejabat kerajaan tu. Dengan mak aku pun ada kisah juga kat office tu. Memang hardcore lah kira. So okay, aku boleh ceritakan. Sebab aku sendiri pun cerita hantu aku dah tak ada. Selain PD, apa lagi itulah yang paling power. Yang selain tak ada. Yelah, takkan aku nak create cerita yang tak real kan. Sehidup aku dalam 30 tahun itu je lah kisah-kisah yang aku pernah jumpa. So aku lepas ni aku kena ceritakan kisah-kisah orang lain pula lah. Kisah-kisah orang lain ni yelah, betul ke tidak aku tak tahu. Tapi yelah, kalau orang kata parents aku, orang yang dah lama bersama aku boleh lah nak percaya kan. Kalau orang-orang lain tu tapi benda ni yelah, kisah-kisah hantu ni dia yang bestnya sebab bila dia real ni, dia banyak misteri tau. Dia macam orang kata, dia sekali dia tak ada macam terdetail sangat. Dia tak ada macam tu. Itu yang menjadikan benda tu suspense. Orang suka sebab dia mistik. Dia banyak benda yang tak terungkai. So itulah bagi aku dia punya best dia lah kan. Ada kisah-kisah yang macam bagi aku terlalu
bukanlah aku nak cakap tipu, tapi dia macam dah macam movie tau. Dia macam loh, hantu tu datang sini, lepas tu besok dah menjumpa tu lagi. Macam kau tak akan punya, aku tak tahulah, aku bukan yang pakar hantu, tapi kalau dia biasanya orang yang real-real ceritanya, dia tak ada macam nak terlalu melalut sangat. Dia macam nampak 2-3 hari dah tu je. Lepas tu dia dah, dia macam sikit-sikit tau. Dia tak ada nak macam terlalu ekstrim sangat. Even kalau sihir pun tak adalah terlalu ekstrim sangat kan. Melainkan kau memang, aku tak tahulah, mungkin kau guna rasuh ke apa tu, mungkin lah. Tapi macam dia sikit-sikit tau benda ni. Dia tak ada terlalu very very real vibrant sangat hantu tu, macam hantu filem kan. Itu je lah. So anyways, thanks for watching. Aku rasa hari ni Hari Raya Haji yang ketiga 2023. Ini Julai kedua 2023, Hari Ahad. So itulah, dah masuk 7 bulan dah 2023 ni. Aku rasa merupakan satu tahun yang agak cepat lah 2023 ni. Anyways, thank you guys. Keep on watching. Kita sekarang 29 sub apa? Aduh, lama gila. Aku macam 29 sub macam lantak lah. Aku buat ni suka-suka, tak kisahlah kan. Tapi kalau korang suka, okey lah, Alhamdulillah lah. Tak suka tak boleh buat macam mana kan. Ini je level yang aku buat. Aku cubalah perbaiki apa yang boleh dari segi editing ke, penyampaian ke. Aku tengok tak ada orang komen pun apa-apa yang dari segi penyampaian aku ke. So aku rasa okey kot, boleh lah kan. Anyways, thanks. Bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.